Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Insyirah binti Seroja. Nombor matriks 2020613184. Hai dan Assalamualaikum. Saya Laili Hanani binti Syamsul Amri, nombor matriks 2020836152. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nak Anis Nabihah binti Rozhan. Nombor matrik saya 2020603724. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang implikasi globalisasi terhadap pemikiran dan akhlak remaja Muslim. Okey, untuk pengenalan, globalisasi merupakan proses membenarkan aktiviti tertentu seperti ekonomi, politik, teknologi, sosial dan budaya merebak atau berkembang pada skala antarabangsa atau global, terutama di bawah kemudahan sistem komunikasi, dasar terbuka dan lain-lain. Robertson mendefinisikan globalisasi sebagai suatu yang menekankan baik pada kondisi dunia dan instifikasi kesedaran dunia secara keseluruhan. Antara ciri-ciri sesuatu negara mengalami fasa globalisasi ialah perubahan ekonomi dan perubahan negara dan perubahan budaya. Contohnya untuk perubahan ekonomi, kita boleh nampak ekonomi sesuatu negara itu semakin meningkat, dan untuk perubahan budaya luar atau dikenali sebagai budaya asing mula diamalkan oleh penduduk setempat seperti muzik K-pop, muzik western dan lain-lain. Dan pada akhir zaman, pada zaman ini, kita banyak terdedah dengan budaya barat, contohnya gaya pemakaian dan gaya pemakanan. Untuk gaya pemakaian, kita dapat melihat cara barat memakai kot dan tali leher mula diamalkan oleh masyarakat setempat kita. Selain itu, untuk budaya makanan, kita banyak terdedah dengan makanan segera seperti KFC, McDonald's dan Pizza Hut. Saya akan menyerahkan kebenaran ini kepada Laili Hanani. Okey, sebagaimana kita tahu, globalisasi ini terhadap remaja Muslim terdapat dua, iaitu keburukan dan kelebihan. Tapi kita akan bercakap tentang kepentingan globalisasi terhadap remaja Muslim. Yang pertama, kepentingan dia ialah dapat melahirkan remaja yang kreatif dalam pelbagai aspek. Sebagai contoh, remaja mampu menjadi kreatif dalam melariskan produk jualan mereka dengan menggunakan manfaat media sosial. Sebagai contoh, kita boleh nampak sejak pandemik ni, ramai remaja yang dah mula berbisnes, sama ada secara fizikal ataupun online. Untuk menarik minat pelanggan untuk membeli produk mereka dan melariskan jualan mereka, mereka bijak gunakan social media seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp dengan cara memuat naik promosi yang mereka lakukan. Yang kedua, remaja mampu berfikiran matang dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang memerlukan pemikiran aras tinggi. Ini kerana media sosial membantu mereka tentang isu semasa dengan mengakses berita di laman media sosial. Okey, sebagaimana kita tahu, dahulu teknologi tidak secanggih seperti sekarang kerana 100% remaja kini mempunyai telefon pintar. Dengan telefon pintar, mereka dapat mengakses untuk mengetahui isu-isu terkini. Apabila mereka melayari social media, mereka dapat mengetahui isu terkini dan mereka dapat berfikir untuk bertindak jika mereka berada di situasi berikut. Nak bertindak secara rasional ataupun ikut kata hati. Yang ketiga, remaja dapat melihat keindahan budaya luar dengan mudah dengan kemudahan internet dan media sosial. Sebagaimana yang kita tahu, di media sosial seperti negara Amerika, Jepun dan Korea selalu memuat naik tentang tempat-tempat yang menarik di negara mereka untuk menarik mata-mata negara lain untuk melancong di negara mereka. Next slide. Okey.
Pengaruh globalisasi terhadap remaja yang pertama, pemikiran dan akhlak remaja mudah dipengaruhi kerana mereka ingin mencuba perkara baru atas dasar perkara itu trend di dalam negara ataupun luar negara. Bagaimana kita boleh nampak um, pada hari ini, ramai remaja yang mula membuat video atas dasar trend dan nampak ia perkara yang hebat walaupun itu sangat bercanggah dengan agama. Yang kedua, pergaulan bebas banyak berlaku antara lelaki dan perempuan yang menjurus ke arah zina dan kes anak luar nikah meningkat. Ini kerana apabila globalisasi kita makin maju, kita dah terjauh pesong daripada landasan agama dan kita mula terikut dengan agama-agama lain dan kita mula memandang jika negara lain, remaja negara lain boleh buat, jadi kita pun boleh buat dan menganggap perkara itu normal. Yang terakhir, sudut pemikiran remaja terbuka sehingga tidak berlandaskan agama Islam. Mereka hanya memikirkan tentang keseronokan dunia semata-mata sehingga melangkah Islam. Sebagai contoh, kita boleh nampak keseronokan di dunia dengan meminum arak, pergi ke kelab dan pergaulan bebas kerana ingin sesuatu keseronokan semata. Next slide. Pada saat ini, terdapat perbezaan pemikiran tingkah laku remaja pada globalisasi dan sekarang. Pada globalisasi dahulu, terdapat pembelajaran dari sudut agama dan akhlak masih diteruskan di rumah oleh ibu bapa. Sebagai contoh, di rumah, ibu bapa akan mengajar tentang dari segi solat dan akhlak dengan menceritakan cerita moral seperti Pak Pandey dan kisah si kancil dan sebagainya. Yang kedua, globalisasi tidak mempunyai teknologi secanggih seperti sekarang yang mampu mempengaruhi minda remaja pada waktu ini ke arah kerosakan. Teknologi ini membuatkan remaja leka dan kurang mempelajari ilmu tambahan untuk meningkatkan lagi tingkah laku remaja. Ini membuatkan remaja dulu mempunyai nilai hormat yang tinggi kerana telah dididik di rumah dari segi tingkah laku dan pergaulan yang terjaga dan terbatas antara perempuan dan lelaki. Macam kita boleh nampak, sekarang remaja sangat tidak dapat dipisahkan dengan telefon pintar mereka sehingga mereka mengabaikan untuk mempelajari ilmu fardu kifayah ataupun lain dan lain-lain lagi ilmu yang dapat membantu mereka dari segi akhlak mereka. Saya akan beri slide ini kepada Anis. Bagi bahagian saya ialah kesan globalisasi fikiran dan akhlak remaja Muslim. Secara jujurnya, globalisasi boleh memberi dua kesan kepada remaja kita iaitu kesan positif dan kesan negatif. Seperti yang dikatakan oleh Chandra Muzaffar, beliau telah menyenaraikan 8 kebaikan globalisasi tetapi terdapat 13 keburukan globalisasi yang akan memberi kesan kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu, globalisasi ini terdedah pada negara barat. Contohnya negara Amerika yang sangat bertentangan dengan Malaysia. Cara hidup globalisasi barat sangat bebas di mana mereka suka membuat apa-apa sahaja seperti pergi ke kelab malam, pergaulan bebas dan lain-lain. Perkara itu merupakan satu cara hidup yang bebas dan akan membuatkan para remaja kita ingin mengikuti gaya hidup tersebut memandangkan ia telah menjadi satu trending di negara kita. Seterusnya, globalisasi boleh memberi kesan yang buruk dari segi pemakaian. Seperti yang kita tahu, pakaian di luar negara sangat singkat dan seperti sangat singkat yang tidak mencukupi kain. Yang dia sangat menonjol dan singkat. Berbeza dengan kita di Malaysia di mana remaja Muslim, lelaki dan perempuan yang sudah akil baligh perlu menutup aurat dengan sempurna. Walaupun begitu,
Walaupun begitu, remaja yang bukan Muslim di Malaysia banyak mengikuti gaya pemakaian di luar gaya pemakaian globalisasi luar barat. Oleh itu, ia akan membuatkan para remaja Muslim kita ingin mengikuti sekali, memandangkan pakaian sikat ni sudah menjadi sangat trending di Malaysia. Lagi-lagi artis di Malaysia juga terdapat ramai artis di Malaysia memakai pakaian singkat. Walaupun begitu, globalisasi masih boleh memberi kesan yang positif seperti yang saya cakap tadi. Kebanyakan globalisasi luar mengamalkan nilai murni yang boleh diserapkan dalam masyarakat kita yang akan dijadikan teladan untuk para remaja kita mengikutinya. Sekian daripada saya serahkan kepada Insyirah. Okey, untuk bahagian terakhir iaitu kesimpulan dan penutup. Okay, pada pandangan kami, globalisasi ni adalah satu perkara yang tak dapat elak sebab kalau kita cuba nak menolak globalisasi ni, negara akan mundur sebab makin lama negara perlu bertambah maju untuk terus hidup. Oleh itu tidak dapat dinafikan bahawa globalisasi ini memberikan banyak kesan sama ada positif atau negatif. Jadi ia terpulang kepada masyarakat itu sendiri untuk menerima globalisasi itu dari segi positif atau negatif. Oleh itu adalah amat penting untuk semua masyarakat mengambil berat tentang kesan globalisasi ini dan hanya mengambil pengajaran yang baik saja dan tinggalkan segala pengajaran yang buruk dan bercanggah dengan agama kita, iaitu agama Islam. Okey, untuk cadangan, kami bercadang bahawa untuk memastikan globalisasi ini memberikan kesan yang baik untuk negara kita, didikan dari rumah ni adalah sangat penting kerana ibu bapa bertanggungjawab mendidik anak kita dari segi agama agar apabila anak tersebut besar, mereka tidak akan terpesona begitu saja kerana mereka akan ingat tentang pengajaran agama yang telah diberikan oleh ibu bapa mereka dari rumah. Selain itu, pihak media juga memainkan peranan yang penting untuk menunjukkan pengajaran yang bagus di sosial media sebab seperti yang dikatakan oleh Lali, media sosial memberikan kesan yang sangat luas. Remaja zaman kini senang terpengaruh dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Jadi amat penting untuk pihak media mengeluarkan perkara-perkara yang baik dan memberikan manfaat kepada remaja kita terutamanya. Akhir sekali, masyarakat perlu menggunakan teknologi dengan sebaiknya kerana teknologi berkembang dengan sangat pesat. Dia berkembang dengan sangat laju yang di mana kita tidak boleh menghalang perkembangan teknologi tersebut. Oleh itu, masyarakat perlu berfikir dengan bijak untuk memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Jangan memberikan berita yang tidak sahih, jangan mengambil pengajaran yang buruk, jangan berkongsikan perkara-perkara negatif yang di sosial media kerana ia mudah tersebar dan ia mudah mempengaruhi remaja-remaja terutamanya. Harapan kami adalah agar masyarakat menggunakan kelebihan globalisasi dengan sangat baik kerana tidak dinafikan globalisasi ini mempunyai banyak kebaikan kepada negara kita dan masyarakat. Akhir sekali, kita jangan terlalu terpengaruh dengan budaya luar seperti budaya pemakaiannya, budaya pergaulannya dan lain-lain agar kita tidak lupa tentang asal-usul kita, di mana kita berada. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.